Okey, selamat pagi kepada semua pelajar. Jadi hari ini cikgu bagi recording sahaja untuk kamu orang untuk tonton. Okey. So hari ini kita akan tengok satu subtopik baru iaitu transistor. Okey, ini adalah subtopik yang paling last. Okey, transistor. Mungkin kamu orang dah pernah dengar, dah pernah belajar sebelum ini mendengar rendah ataupun sekolah rendah. Basic sahaja. So hari ini kita akan tengok dengan lebih detail apakah itu transistor dan macam mana dia berfungsi. Okay. So transistor, kita dah belajar tentang diode. Diode adalah gabungan gabungan N dengan P. Okay. Gabungan semikonduktor jenis N dan juga P. So untuk untuk transistor, dia adalah gabungan 3. Okay. Sama ada dia adalah NPN ataupun dia adalah PNP, bergantung dengan fungsi yang kita nak pakai. Okey, so ini adalah contoh gambar rajah diode dalam kehidupan sebenar. Dia ada 3 terminal. Okey, ada 3 terminal ataupun kaki dia, dan ini adalah dia punya simbol. Okey, simbolnya kemudian kita akan label C, B, E. Okey, dia ada 3 simbol sana, kita label 3 terminal C, B, E. Okey, dia mengikut bahasa Inggeris. C is for collector. Okey, B is for base, E is for emitter. Okey, so secara ringkasnya adalah C, B, E. Ataupun collector ini kita panggil sebagai pengumpul. Ini adalah tapak. Dan ini adalah dia punya pengeluar. Okey, ataupun pemancar. Okey. So kita, seperti yang cikgu beritahu tadi, kita ada 2 jenis transistor. Transistor NPN dan juga transistor PNP. Perbezaannya adalah susunan di antara diode, semikonduktor dan juga kalau kita tengok simbolnya, kalau simbol bagi NPN ini adalah keluar, kalau simbol bagi PNP ini adalah masuk. Okey, ini adalah perbezaan antara transistor NPN dan juga PNP. Itu adalah secara ringkas tentang simbol dan juga jenis transistor. Okay, jenis-jenis transistor. Okey, kita terus kepada aplikasi ataupun apakah fungsi transistor itu sendiri. Okey, transistor, kita ada 2 fungsi transistor. Okey, kalau kita tengok litar ini adalah fungsinya adalah sebagai penguat arus. Okey, penguat arus. So cikgu highlightkan di sini secara kesimpulannya fungsi transistor. Fungsi transistor ada 2. Satu adalah sebagai penguat arus. Okey, ini paling mudah kalau kamu orang tahu adalah dalam kehidupan seharian kamu orang dia adalah sebagai amplifier bagi speaker. Okey, yang kamu orang bila nak karaoke, selalunya kamu orang akan sambung dengan amplifier. Bila kamu on, kuatkan volumenya, maka di situ adalah fungsi sebagai penguat arus. Okey, kegunaan amplifier dalam dewan, dalam majlis-majlis, sebab kita nak bunyi yang kuat. Itu adalah contohnya. Okey, yang paling mudah. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai switch automatik. Okey, kita ada banyak switch automatik yang berfungsi di dalam rumah. Okey, contohnya adalah periuk elektrik, cerek elektrik contohnya, ataupun oven, microwave oven. Itu adalah salah satu contohnya yang menggunakan switch automatik. Ataupun televisyen, ataupun peti sejuk. Okey, itulah contoh dia. Okey, tetapi of course selalunya menggunakan gabungan daripada detektor itu sendiri. Contohnya adalah transistor dalam penggerak kebakaran. Kalau ada kebakaran, akan ada automatik akan berfungsi loceng ataupun bell. Okey, secara automatik.
Kalau ada kecemasan berlaku, maka dia akan automatik berfungsi. Okay, itulah contoh Swiss automatic. Okay, Swiss automatic. And then inilah contoh litar bagi penguat arus. Okay, cikgu akan explain secara detail dengan kamu orang. Okay, so ini adalah litar bagi transistor NPN. Kita sambung dengan satu bateri. Okay, bateri yang ini adalah kita panggil sebagai litar pengumpul. Okay, ini adalah litar pengumpul. Okay, litar pengumpul ataupun collector circuit. Okay, kemudian ini adalah kita panggil sebagai litar tapak. Okay, litar tapak. So untuk litar ini kita mesti kenakan dua tempat bateri. Bateri dekat litar pengumpul dan juga satu lagi bateri di litar tapak. Jika tidak ada bateri di sini, maka litar ini tidak berfungsi. Okay. Kalau bateri ini tidak ada, litar ini tidak boleh berfungsi. So macam mana fungsi litar ini? Apabila switch ini on, okay, apabila switch ini on, maka akan ada arus yang mengalir, okay, di dalam litar tapak. Okay, tetapi arus ini adalah sangat kecil lah. So apabila ada arus mengalir dalam litar tapak, maka elektron di dalam ini adalah NPN kan. Okay. So elektron akan mengalir daripada jenis N pergi ke jenis P. Okay, maka apa yang berlaku? Transistor kita akan on. Okay, kerana transistor ini adalah berfungsi seperti switch. Jadi sebab itu kita panggil ataupun guna istilah on. So dia akan on, maka akan ada arus mengalir IE. Okay, kemudian seterusnya ada arus dekat litar pengumpul. Okay, cikgu repeat balik. Apabila switch ini on, arus yang mengalir dekat litar tapak kita panggil sebagai IB. Okay, arus tapak. Okay, arus tapak akan lalu pada mentol yang pertama, lalu juga perintang yang pertama RB ataupun perintang tapak. Okay, kemudian apabila ada arus mengalir maka transistor kita akan jadi on. Okay, apabila dia transistor on, akan ada arus mengalir dekat litar pengumpul ataupun IE di sini. Seterusnya arus akan mengalir dekat IC di sini. Okay, IC seterusnya akan menghidupkan lampu L2. So dalam situasi ini, okay, dalam situasi ini adalah IE sama dengan IB tambah dengan IC. Kalau kamu tengok di sini, arus ni adalah bertembung di IE. Okay, that's why terdapat IE sama dengan IB plus IC. Okay, so itu adalah current arus. Okay, kemudian ada satu lagi VBE di sini. Okay, kalau kamu orang masih ingat, di antara semiconductor diode, hari itu kita dah belajar semiconductor diode. Kita panggil sebagai voltan simpang. Okay, semiconductor P dan juga N. So maksudnya hari itu cikgu sudah ajar untuk elektron melompat pergi ke P ataupun bergerak daripada N ke P, maka diperlukan sekurang-kurangnya ada satu voltan ataupun voltan simpang, okay, untuk dia bergerak daripada N ke P. So untuk transistor kita tak panggil sebagai voltan simpang, masih juga voltan simpang, tetapi kita gelarkannya sebagai voltan BE, iaitu voltan yang diperlukan oleh elektron untuk bergerak daripada tapak ke pengeluar. Okay, that's why kita panggil sebagai VBE, iaitu voltan. V adalah voltan yang diperlukan oleh elektron untuk bergerak daripada tapak kepada pengeluar, ataupun secara ringkasnya voltan adalah tenaga, okay, tenaga yang diperlukan oleh cas. Okay, tenaga yang diperlukan oleh cas untuk dia bergerak daripada E pergi ke B, sepatutnya daripada E pergi ke B. Okay, kerana cas itu bergerak daripada N ke P.
Okay. So apabila elektron ada cukup tenaga untuk dia bergerak daripada N ke P, maka terdapatlah arus yang mengalir. So dari situlah transistor akan on. Okay. So fungsi cara kerja bagi transistor NPN adalah sama dengan transistor PNP, cuma arah pergerakan elektron dan juga susunan baterinya yang tidak sama. Okay, kalau cikgu huraikan di sini transistor PNP, okay, kita songsangkan sambungan bagi bateri di litar tapak dan juga bateri di litar pengumpul di sini. So arah elektronnya adalah sebegini ya. Okay. So arus mengalir dalam situasi ini, okay, IC dan juga IB. So ini adalah cara pergerakan arus dia, arah pengaliran arus. Okay. Basically dia punya fungsinya adalah masih sama, iaitu dia akan menguatkan arus. Okay. So ini adalah fungsi transistor sebagai penguat arus. Okay. Dia ada penerangan di sini. Okay, pelajar boleh baca dalam buku teks. Okay. Kemudian ada di sini RB di sini. Apa fungsi RB? Rintangan B di sini ya. Kita zoom punya. Apakah fungsi perintang ini? So perintang ini adalah tujuannya adalah untuk hadkan arus. Okey, dia cuba untuk limitkan arus yang mengalir dalam litar tapak. Kenapa dia harus hadkan? Kerana kita tidak mahu arus yang terlalu tinggi. Arus yang terlalu tinggi boleh merosakkan transistor. Okey. Kita tidak mahu arus yang tinggi itu merosakkan transistor, jadi kita perlukan perintang. Okey, perintang ini akan menghadkan arus. Okey, so itu adalah fungsi RB di situ. Okey, yang lain pelajar boleh baca dalam buku teks. Kemudian ini yang cikgu beritahu tadi fungsi transistor sebagai penguat arus, iaitu contohnya adalah sistem pembesar suara ataupun amplifier. Bila kamu orang ada karaoke ataupun kuatkan mana-mana volume TV ke, volume handphone ke, mana-mana yang berkaitan dengan volume itu selalunya berkaitan dengan amplifier ataupun penguat arus. Ini kata mudahnya adalah penguat arus, okey, ataupun amplifier arus. Biasa kamu orang dengar. Okey. So and then ini ada aktiviti, kita skipkan bahagian ini. Kemudian bila kita bila ada kita plotkan satu graf IC lawan IB. IC adalah arus pengumpul, IB adalah arus tapak. Okay. So kalau berdasarkan aktiviti ini, kita tak dapat buat aktiviti itu, just kita tunjukkan grafnya. So IC adalah berkadar terus dengan IB. Maksudnya di sini semakin bertambah arus tapak, maka semakin tinggilah arus arus pengumpul. Okey, maksudnya di sini adalah apabila kamu orang naikkan volume speaker, sebenarnya arusnya adalah sebenarnya bila kamu orang naikkan volume itu sebenarnya adalah kamu naikkan IB dan juga IC. Okey, so itu yang berlaku. So kalau IB tidak ada, arus tapak tidak ada, maksudnya IC pun tidak ada. Contohnya kamu orang mutekan speaker itu, jadi tidak ada arus mengalir, maksudnya speaker pun tidak ada mengeluarkan apa-apa bunyi. Okey, so itu yang dimaksudkan di situ. Kemudian kita tengok di sini kecerunan, okey, ataupun dipanggil sebagai amplifier arus, ataupun kita panggil sebagai pengganda arus. Okey, pengganda arus. Mana di sini? Ini pengganda arus. Faktor penggandaan amplifier, iaitu beta sama dengan IC bahagi dengan IB. Okey, so ini adalah baru dalam KSSM. Before ni tidak ada. Okey, so maksudnya beta inilah maksudnya adalah berapa kali ganda arus itu dikuatkan. Okey, so senang sahaja macam mana kita nak tahu, iaitu dengan mengira kecerunan graf IC melawan IB. So 78
bahagi dengan 0.5 dapat 156. So ini bermaksud, ini bermaksud perubahan arus tapak sebanyak 1 mA akan menghasilkan 156 mA di arus pengumpul. Maksudnya dia sudah dikuatkan sebanyak 156 kali ganda, kali ganda. So sangat tinggi lah, sangat amazing. So ada satu lagi di sini, seperti yang cikgu beritahu tadi, IE sama dengan IC plus IB. Jadi itu adalah dia punya persamaannya di situ. So dengan kata lain, IE, kerana IE adalah jumlah, maka IE adalah lebih besar daripada IC, tetapi lebih besar daripada IB. So ini adalah dia punya susunan di situ. So itu dalam berkaitan dengan penguat arus ataupun penggandaan, faktor penggandaan dan juga hubungan di antara arus tapak, arus pengumpul dan juga arus pengeluar. So itu adalah yang cikgu ceritakan tentang sebagai amplifier arus, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai switch automatik. Switch automatik, kalau kamu orang perasan, contohnya lampu jalan. Lampu jalan pada waktu siang, lampunya akan automatik padam. Kalau waktu gelap, contohnya pada waktu cuaca gelap pukul 6 petang ataupun mendung, walaupun pukul 12 tengah hari, tiba-tiba mendung, hari yang gelap, lampu jalan pun boleh automatic on. So fungsi apa alat elektronik yang berfungsi di situ adalah, yang memainkan peranan di situ adalah transistor, kerana dia bertindak sebagai switch automatik. So dalam data transistor, kita baca di sini notanya, arus tidak mengalir dalam litar pengumpul. Maksudnya di sini IC sama dengan kosong jika IB sama dengan kosong. Kalau IB adalah kosong, arus tapak kosong, maksudnya IC pun kosong juga. Apabila IB ni kosong, maksudnya tiada pengaliran cas, tiada pengaliran elektron. So kalau tiada pengaliran elektron, transistor akan off. Maksudnya elektron tu tak boleh lompat di antara NPN ini. So, N ini adalah maksudnya ada banyak elektron, dia tak boleh lompat pergi ke holes di sini. Kerana mungkin dia punya voltan dia tak cukup, tenaga bagi elektron tu tak cukup untuk dia bergerak. So maksud di sini, apabila kita boleh kontrol IB adalah kosong, ataupun IC sama dengan kosong, ataupun IC ada arus, maksudnya di sini kita boleh gunakan transistor sebagai switch automatik. Apabila ada arus, dia akan on. Apabila tiada arus, dia akan off. Itu adalah prinsip kerjanya lah, secara ringkas. So kita ada litar, contoh litar yang pertama, kerana di sini dia untuk silibus kamu orang, dia adalah ada dua fungsi sebagai switch automatik, iaitu switch sebagai kawalan cahaya. Ini contohnya adalah macam yang cikgu beritahu tadi. Contohnya adalah apabila hari dan malam, lampu jalan automatik on, ataupun ketika cuaca gelap ataupun malam, hari nak hujan, mendung, dia pun boleh juga automatic on. So itu adalah dia punya situasi dia. So ini adalah simbol perintang peka cahaya. Perintang peka cahaya. So apa fungsi perintang peka cahaya ini? So kalau cuaca gelap, ini kamu orang kena take note, rintangannya adalah tinggi. So apabila rintangan tinggi, selalunya voltannya juga tinggi. Apabila rintangan tinggi, macam kehidupan kita lah, bila rintangan tinggi, kita perlukan tenaga yang tinggi untuk bekerja. Apabila keadaan cerah, rintangan rendah. Masa depan yang cerah, jadi kita tak perlu voltan yang tinggi, so voltan yang rendah.
Okey, ini adalah kamu dah belajar dalam litar sesiri dan selari. Okey, kita boleh flashback ya. Okey, kita boleh flashback. Contoh di sini kalau cikgu ada satu litar. Okey, sebenarnya litar transistor ini adalah sama dengan litar, ataupun cikgu padamkan ini supaya kamu orang boleh nampak nanti apa perkaitannya. Okey, cikgu lukis dalam bentuk susunan macam ni. Katakan ini adalah 3 volt, perintang ini adalah 1 ohm, ini adalah 2 ohm. Okey, untuk litar yang bersiri, okey, litar ini adalah bersiri ya, sesiri. So voltannya akan diagihkan di antara perintang 1 ohm dan juga 2 ohm. Okey, maksudnya di sini kalau kita hitung, macam mana kita nak hitung? Walaupun kita tahu sebenarnya di sini adalah akan di split, akan dipecahkan jadi 1 volt, ini adalah 2 volt. Okey, caranya adalah kita nak hitung berapakah voltan di sini. Dia simple saja cara kira dia, iaitu 1 ohm bahagi dengan jumlah keseluruhannya adalah 3 ohm darab dengan 3 volt. So kita menggunakan nisbah di sini ya. Okey, kita menggunakan nisbah. So potong. Okey, maka akan mendapat 1 volt. Okey. So ini adalah 1 volt. Kemudian kalau di sini langkah kerja yang sama, iaitu 2 ohm bahagi dengan jumlah perintang, jumlah rintangan 3 ohm darab dengan 3 volt. That's why kamu akan dapat 2 volt di sini ya. Okey, sini boleh potong. Ya, potong. So dapatlah 2 volt di sini. Okey. So ini adalah litar bersiri ya. Sebenarnya litar bersiri ini adalah lebih kurang sama kerjanya seperti transistor. Okey. So voltan diagihkan di antara 1 ohm dan juga 2 ohm. Dibahagikan sebahagiannya pergi ke 1 ohm, sebahagiannya digunakan 2 ohm. So ini kita panggil sebagai pembahagi voltan. So fungsi perintang ini, kita boleh katakan perintang ini fungsinya adalah sebagai pembahagi voltan. Okey, sebagai pembahagi So fungsinya adalah sebagai pembahagi voltan. Okey, perintang 1 ohm, 2 ohm ini kita panggil sebagai fungsinya sebagai pembahagi voltan. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris adalah voltage divider. Apa maksudnya adalah di sini adalah voltan itu diagihkan, dibahagikan di antara 1 ohm dan juga 2 ohm. Okey, sebentar ya. Okey, kita sambung ya. So itu adalah fungsi bagi dua perintang ini. So dia punya fungsi adalah sama juga seperti dalam transistor. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah litar bagi suatu transistor yang berfungsi sebagai switch automatik, di mana di dalam litar itu ada switch kawalan cahaya. Okey. So di sini dia punya litar adalah lebih kurang sama seperti litar asas yang cikgu tunjukkan di bahagian atas di sini ya. Okey. Okey, so ini adalah litar ya. Seperti biasa, dia ada bateri di sini. Okey, 6 volt. Dan bateri di sini jumlahnya adalah harus sama seperti dalam Okey, so ini adalah 6 volt di sini. Okey, jumlah di sini adalah 6 volt. Dia mesti sama dengan jumlah di bahagian sini ya. Okey. Di sini pun mesti ada 6 volt juga. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian atas di sini ya. Okey. Jumlah di sebelah kanan 3 volt, di sebelah kiri pun jumlahnya pun mesti 3 volt juga. Okey. So, macam mana litar ini berfungsi?
Okey. So kita tahu ini adalah NPN. Okey, transistor jenis NPN. So transistor ini akan on sekiranya voltan. Okey, di sini ada voltan di sini ya. Cikgu pecahkan ini adalah voltan. Di sini pun ada juga voltan. Seperti apa yang berlaku dalam litar di atas. Okey. Ada voltan di sebelah sini atas, ada juga voltan di sebelah bawah. So jika ada voltan di sini, ini kita panggil sebagai voltan B ya, ataupun voltan tapak. Okey, di sini just hanya voltan sahaja, voltan R, VR, cikgu panggil sebagai VR sahaja kerana ini adalah voltan yang lalu pada perintang R. Okey. Dan kita tahu bahawa di antara B dengan E di sini dia ada voltan tapak pengeluar VBE. So untuk transistor ini on, syaratnya VB mesti lebih besar daripada VBE. Okey, ataupun dia adalah sama, so dia mesti lebih besar. Voltan VB mesti lebih besar daripada VBE, iaitu voltan simpang di sini ya. Okey, kerana VBE di sini adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh elektron ataupun charge untuk lompat daripada N ke P. So apabila elektron mula lompat, maka barulah transistor kita akan on. So yang main peranan di sini adalah VB di sini ya, voltan tapak di sini yang harus main peranan. Okey, kerana voltan tapak dia punya rintangan akan berubah jika kecerahan persekitaran akan berubah. So kecerahan persekitaran berubah, rintangan berubah, maka VB ataupun voltan tapak pun akan berubah. Okey. So basically LDR dan juga R ini adalah sebagai pembahagi voltan. Okey, pembahagi voltan R dan juga LDR ini adalah sebagai pembahagi voltan. Dan 1 kilo ohm ini fungsinya masih sama, iaitu hadkan arus. Okey, kita tidak mahu arus terlalu tinggi. Okey, takut nanti IB, bila IB terlalu tinggi nanti kita punya transistor akan rosak. Okey. So macam mana litar ini berfungsi? Okey, seperti yang cikgu beritahu tadi, VB harus besar daripada VBE. So untuk mendapatkan VB yang tinggi, maka rintangan LDR haruslah tinggi juga. Okey. So untuk VB tinggi, voltan tapak di sini tinggi, maka rintangan LDR mestilah tinggi. Untuk rintangannya tinggi, bila masa dia tinggi, maka LDR ini akan tinggi, rintangannya akan tinggi seperti yang cikgu beritahu tadi, iaitu pada waktu gelap. Okey, pada waktu gelap. So rintangan tinggi, maka voltannya adalah tinggi. Okey, macam contoh situasi sini ya, bila rintangan tinggi, voltannya pun tinggi juga. So maksudnya LDR, voltannya harus tinggi, okey, rintangannya harus tinggi, maka barulah voltan tapak VB akan jadi tinggi. So bila VB tinggi, lebih tinggi daripada VBE, barulah transistor kita akan on, maka akan ada arus yang mengalir dalam litar pengumpul di sini ya. Okey. So bila masa rintangan ini tinggi, iaitu ketika persekitaran gelap. Okey, inilah syaratnya. Kalau persekitaran gelap, pertama, maka rintangannya tinggi. So apa kesannya? Maka dia punya voltan akan tinggi, arus tapak akan mengalir, maka transistor akan on, maka arus pengumpul akan mengalir, iaitu IC. Okey, bila IC sudah mengalir, maka mentol kita akan on. Okey, so inilah yang ketujuh. So inilah dia punya flow fungsi bagi transistor. Okey, cara kerja dia. So dia adalah berfungsi pada waktu gelap. So kalau waktu cerah, dia tidak akan berfungsi. Okey, waktu cerah. Okey, cikgu padam ni ya. Kalau waktu cerah, okey, yang pertama, kalau cerah, apa yang berlaku? Rintangan rendah. Okey, apabila rintangan rendah, voltan VB akan jadi rendah.
Okey, ada yang ketiga. So kalau VB kurang daripada VBE, maka transistor kita akan off. Okey. So ini adalah cara fungsi bagi litar Swiss kawalan cahaya. Okey, Swiss kawalan cahaya. So, okey, secara ringkasnya. Okey. So macam mana pula sekiranya kalau kita nak transistor ni ataupun litar ini berfungsi pada waktu cerah? Okay. Kalau kita tengok susunan ini, litar ini akan berfungsi pada waktu gelap, tetapi tidak berfungsi pada waktu yang cerah. Okay. So litar ini kalau kita nak tukarkannya berfungsi pada waktu yang cerah, itu senang sahaja, kita letak LDR di bahagian atas dan ini kita jadikan sebagai perintang biasa sahaja. Okay. Ini hanyalah perintang biasa sahaja. Okay. Tukar dulu. Okay. Sekiranya ini kita jadikan sebagai perintang biasa. Okay. Okay, macam ni. Okay, cuba delete ni dulu. Okay, sorry. Okay. Yes. Okay. So kalau kita letak LDR di bahagian atas, okay, ini tidak ada dalam buku teks lah, tapi mungkin dalam latihan ada. So kalau LDR bahagian atas, okay, pada waktu gelap, rintangan di sini tinggi. Okay, BR di sini adalah tinggi. Okay, kenapa dia tinggi? Kerana pada waktu gelap, yang kedua rintangannya tinggi. Rintangannya adalah tinggi. Sebila rintangan LDR ini LDR kalau kita letak di bahagian atas, bila rintangan tinggi, VR-nya pun tinggi, apa yang berlaku di sini? Maka dia punya VB adalah rendah. Okey, sebila rendah maksudnya nanti kalau VB rendah kurang daripada VBE, maka tidak ada arus mengalir. Betul lah, tidak ada arus mengalir, maksudnya transistor kita akan off. Okey, kalau LDR kita letak di atas, maksudnya litar ini tidak akan berfungsi pada keadaan yang gelap. Okey, tidak akan berfungsi pada keadaan yang gelap, tetapi dia akan berfungsi pada keadaan yang cerah. Okey, dia akan berfungsi pada keadaan yang cerah. Contohnya di sini cikgu terangkan. Okay. Kalau waktu yang cerah, okay, satu, pada persekitaran yang cerah, rintangannya menjadi rendah. So apabila rintangan LDR rendah, apa yang berlaku di sini? VR di sini akan menjadi rendah. Menghasilkan apabila VR di sini rendah, maka lebih banyak di sini voltan VB di sini lebih tinggi. Okey, sini VB lebih tinggi, mengakibatkan dia lebih besar daripada VBE. So apabila VB lebih besar daripada VBE, maka transistor kita akan jadi on. Okey, maksudnya litar ini akan berfungsi pada keadaan yang cerah. Okey, bila keadaan yang cerah. Sebagai contohnya, ketika siang kita nak hidupkan contoh ini pada waktu siang kita nak hidupkan aircon contohnya. Ini kita tidak semestinya lampu contohnya kita nak hidupkan aircon ataupun kipas. Asal siang je. Okey, dia asal waktu cerah je dia akan on aircon ataupun kipas. Okey, asal ada cahaya saja matahari dia akan on aircon atau on kipas, mungkin cuaca aja panas. Okey, itu adalah contoh dia. Okey. So ini adalah fungsi bagi suatu litar transistor sebagai Swiss kawalan cahaya. Okey, ada dia punya penerangan di sini, boleh baca. Okey. Boleh baca juga ataupun kamu orang boleh rewind apa yang cikgu sudah ajar. Okey. Kemudian termistor dalam pengeras kawalan suhu. Okey. Termistor ini inilah sebagai temperature detector ataupun heat detector. Contohnya ada kebakaran.
kebakaran, ataupun contohnya adalah oven. Okey, kalau suhunya terlalu tinggi dia akan tutup, ataupun iron baju tu semua tu, kalau suhu terlalu tinggi dia akan tutup. Okey, ataupun ada juga vacuum cleaner. Kalau vacuum tu terlalu panas dia akan padam sendiri. Okey, itu adalah contoh-contohnya adalah sebagai automatik ataupun alat yang bertindak sebagai automatik, di mana transistor ataupun termistor berada di dalamnya. So inilah simbol bagi termistor. Okey, simbolnya masih sama macam perintang. Kalau kamu tengok di sini, kalau dia adalah simbol bulat macam ni, kemudian ada ini menunjukkan adalah cahaya, tetapi ada segi empat di dalamnya, dia adalah bertindak sebagai perintang. Okey, ataupun dia ada rintangan. Kerana kita andaian di sini dia masih ada rintangan, dia adalah sebagai perintang, tetapi perintang ini berubah ataupun nilai rintangannya berubah sekiranya ada perubahan cahaya. So sama juga kesnya simbol bagi termistor. Dia ada simbol segi empat di sini. Okey, ada simbol segi empat di sini. Maksudnya ini pun adalah salah satu daripada perintang. Okey, tapi perintang ini nilai rintangannya berubah. Okey, cikgu type di sini Nilai rintangan berubah apabila suhu ataupun haba persekitaran berubah. Okey, so inilah dia punya cara kerja termistor. Okey, rintangan dia akan berubah sekiranya suhu ataupun haba persekitaran berubah. So termistor ini kalau dia suhunya tinggi, kalau suhu ataupun haba persekitaran tinggi, kalau suhu tinggi, rintangan rendah. Okey, kalau suhu rendah, maka rintangannya tinggi. So ini adalah cara kerja termistor. Okey, termistor. Term tu adalah merujuk kepada haba. Okey, ada juga dia punya di sini penerangan di sini. Okey, kalau kamu baca dalam buku teks, tetapi cikgu mau juga terangkan di sini. Okey, seperti biasa kita tahu di sini ada voltan tapak. Okey, kita tahu di sini adalah voltan tapak VB. Di sini di antara E dengan B di sini kita ada VBE, dan untuk litar ini berfungsi, VB mesti lebih besar atau sama dengan VBE. Okey, so maksudnya di sini VB mestilah tinggi. So macam mana VB mesti tinggi? Maka R mestilah tinggi. Untuk R jadi tinggi, maka R di sini rintangan termistor mestilah rendah. Okey, so bila R rintangan termistor rendah, maka voltan di sini, voltan termistor rendah, apa yang berlaku? Voltan dekat B di sini adalah tinggi. So apabila VB cukup tinggi, maka akan ada arus mengalir di sini IB. So apabila ada arus IB mengalir, maka transistor akan on, maka akan ada arus yang lalu pada litar pengumpul IC di sini So maksudnya di sini rintangan rendah. Bila masa rintangan rendah, kita tengok di sini iaitu suhunya adalah tinggi. Rintangan rendah adalah ketika suhu tinggi. Contohnya bila ada kebakaran, suhu tinggi. Bila kebakaran, suhu tinggi, rintangannya rendah, maka voltan di sini rendah. Apa yang berlaku? Voltan VB tinggi dan arus mengalir, maka akan menghasilkan arus pengumpul. Maka di sini mentol akan menyala. Okey, ataupun kita boleh letak di sini speaker ataupun loceng, okey, ataupun siren untuk memberi amaran kepada orang ramai. Okey, so ini adalah litar termistor. Okey, ini termistor.
kita tak letak berada di bawah di sini kerana nanti dia akan berfungsi pada suhu yang tinggi pula nanti ya. Okey, jadi kita tidak mahu macam tu ya. So kita nak bila dia nak detect kebakaran cuaca yang panas, barulah dia akan on. Okey. Dia tak semestinya dalam kebakaran saja, mungkin berfungsi ke tempat yang lain yang ada melibatkan perubahan suhu. Macam cikgu beritahu tadi, kalau vacuum cleaner terlalu panas, dia akan off sendiri. Kalau iron terlalu panas, dia akan off sendiri. Okay, so itu adalah contoh fungsi bagi switch kawalan suhu dalam litar penggerak di sini ya. Okay. Itu adalah penerangan ringkasnya. Okay. So itu adalah berkaitan dengan litar transistor. Okay, so untuk tugasan hari ini, okay, ini adalah tugasan dia. Soalan 1 A dan B, soalan 2 A dan B, okay, C tak payah. Kemudian juga soalan 3, okay, soalan 3. So untuk menghitung nilai perintang di sini, okay, sebab di sini dia tidak ada contoh latihan untuk mengira berapakah voltan dekat R, berapakah voltan dekat atas dan bawah sini ya. Cara pengiraannya adalah sama dengan di atas. Okey. Contohnya di sini, okey, kalau cikgu bagi contoh kalau lah termistor ini dia punya rintangan adalah 5 kilo ohm. Okey, katakan 5 kilo ohm. So soalannya adalah hitung berapakah voltan dekat tapak VB. So cara hitungnya adalah sama dengan yang cikgu sudah tunjukkan dalam litar bersiri, 5 kilo ohm. Okey. 5 kilo ohm bahagi dengan jumlah keseluruhannya adalah 15 kilo ohm darab dengan 6 volt. Okey, di sini bila diringkaskan, okey, ini 1/3 1/3 sama dengan 2 volt. So maksudnya VB adalah 2 volt, nilai rintangan di sini adalah 4 volt. Okey. So di sini adalah 4 volt. So inilah cara pengiraan voltan bagi perintang yang ada dalam transistor. So itu sahaja untuk hari ini. Okey, kalau pelajar sudah siap latihan, boleh hantar dengan cikgu. Okey, sekian, terima kasih.